Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan berfungsi panduan untuk mengemaskini my portfolio dalam sistem Hermes bagi jawatan guru akademik, sama ada sekolah menengah ataupun sekolah rendah. Tapi sebelum itu sedikit pengenalan mengenai my portfolio. Sebelum ini kita diarahkan untuk melaksanakan my portfolio pada 2018 melalui manual atau hard copy, tapi pada tahun ini kita kena kemaskini my portfolio melalui sistem Hermes. Bagi guru baharu ataupun guru-guru yang belum mempunyai my portfolio, link telah ada dikongsi. Jadi kita boleh gunakan link tersebut untuk jadikan rujukan lah. Okey, di sini adalah paparan my portfolio untuk beberapa jenis jawatan. Bagi saya guru akademik biasa, saya ambil di sini nombor 1 my portfolio guru akademik biasa. Saya klik di sini. Selepas tu memandangkan saya di sekolah menengah, jadi saya ambil my portfolio sekolah menengah. Okey, kita nampak di sini ada 3 file kandungan my portfolio, kulit my portfolio dan my portfolio. Jadi saya terus ambil my portfolio inilah. Okey, sebaiknya my portfolio ini kita download dahulu dan kita kemaskan atau kita kemaskini sebelum kita buat tindakan untuk kemaskini di sistem Hermes. Jadi saya sudah download dan saya sudah buat persediaan lah. Okey. Pada halaman utama, selepas kita log masuk, di data perjawatan ini kita boleh nampak deskripsi tugas. Deskripsi tugas ini kita kena semak dan pastikan deskripsi tugas telah diluluskan statusnya. Okey, baru kita klik my portfolio. Okey. Dalam paparan ini kita boleh nampak my portfolio. Kita klik di fungsi, kita pilih pemilik kompetensi. Kita klik pemilik kompetensi. Okey. Di sini kita boleh nampak kita punya my portfolio, tapi sebelum itu kena pastikanlah nama dan gambar dan nombor kad pengenalan adalah betul. Untuk kod jawatan sebenar ini tidak perlu ambil tindakan kerana ini adalah untuk rujukan pentadbir Hermes. Yang kita perlu tengok ialah nama jawatan sebenar, iaitu guru akademik. Berdasarkan sandangan kita di sini di dalam sistem Hermes, kita kena rujuk sediakan my portfolio manual itu berdasarkan nama jawatan sebenar kita. Kalau macam di sini guru akademik, kita kena sediakan my portfolio guru akademik. Okey, di senarai dokumen my portfolio kita boleh nampak di sini tiada rekod my portfolio. Ini bermaksud kita belum mewujudkan my portfolio. Kita klik tambah. Tambah my portfolio baharu. Adakah anda pasti klik OK? Okey, my portfolio baru berjaya dicipta. Klik OK. Okey.
pada maklumat umum, kita bermula dari maklumat umum ini. Okey, maklumat pegawai. Maklumat pegawai kena pastikan nama kita betul, gelaran jawatan, jawatan hakiki. Untuk jawatan hakiki ni, kalau dia tidak mengikut kita punya grade semasa, kena maklumkan dengan pentadbir Hermes untuk selenggara kita punya grade yang terkini. Untuk tarikh penempatan ini, kita abaikan saja, tidak perlu minta perubahan atau pengemaskinian, sebab ini melibatkan penstrukturan semasa tahun 2020. Jadi semua guru-guru, termasuk saya, guru dan AKP, begitu juga pentadbir, tarikh penempatan adalah sama, iaitu pada tahun 2020. Jadi ini kita tidak perlu ambil tindakan, hanya perlu abaikan saja. Okey, maklumat bahagian. Untuk maklumat bahagian, kita nampak di sini, boleh nampak sini, bahagian adalah mengikut PPD masing-masing, daerah masing-masing. Alamat adalah alamat sekolah. Postcode, nombor telefon dan nombor fax ini kita tidak perlu ambil tindakan lah, hanya abaikan saja, sebab pentadbir Hermes pun dia tidak boleh ubah. Okey, seterusnya maklumat pengesah dan pelulus. Okey, di sini kita perlu kemaskini, kita perlu semak dan kemaskini kalau dia tidak dia ada perubahan. Maksud saya, untuk pegawai pengesah mestilah penolong kanan 1. Jadi untuk ubah, kalau ada perubahan di sini, saya klik ubah untuk kemaskini lah. Saya klik nama. Okey. Lepas tu saya klik simbol tambah. Saya cari nama sekolah saya. Sekolah Menengah Biasa SMK Keningau. Selepas tu saya tekan button di sini yang bulat ni, guru penolong kanan, button radio. Okey, pegawai pelulus pula ialah pengetua ataupun guru besar. Jadi saya klik di sini untuk kemaskini. Okey, saya cari sekolah saya dan cari pengetua. Okey, lepas tu saya klik simpan. Berjaya disimpan. Okey, untuk pegawai pengesah, dia tidak semestinya, dia tidak wajib sebagai penolong kanan itu pengesah. Dia bergantung kepada pegawai yang meluluskan cuti kita lah. Mungkin di sekolah rendah dia berbeza kan, begitu juga dengan sekolah menengah yang lain. Jadi sebelum kita membuat penghantaran tu, kena rujuk dulu pentadbir Hermes, siapa yang meluluskan dan siapa yang mengesahkan dan siapa yang meluluskan my portfolio kita. Okey. Bagi guru penolong kanan itu sendiri pula, pegawai yang mengesahkan my portfolio ialah pegawai penolong kanan HEM. Maksud saya, pegawai pengesah itu sendiri, my portfolionya disahkan oleh kira macam dalaman lah, peringkat dalaman. Pegawai pengesah bagi penolong kanan itu sendiri ialah penolong kanan HEM. Okey, bagi PGB, iaitu pengetua atau guru besar pula, pegawai yang mengesahkan my portfolio adalah pegawai di PPD, sama ada timbalan ataupun yang lain-lain. Begitu juga dengan pelulus untuk my portfolio, pengetua atau guru besar adalah
pegawai PPD. Jadi sebelum hantar kena rujuk dulu siapa pengesah dan siapa pelulus. Okey, yang ketiga, jadual pengemaskinian. Jadual pengemaskinian kita boleh semak di sini maklumat yang kena ambil tindakan, yang kita kena ambil tindakan lah. Jadi kita boleh nampak di sini status kemaskini yang merah ini menunjukkan kita belum selesai atau belum ambil tindakan. Untuk deskripsi tugas kita sudah diluluskan, jadi dia bertanda biru. Untuk tarikh ini tidak perlu kita ambil tindakan sebab ini sudah diluluskan semasa tahun 2020. Okey, begitu juga dengan maklumat JD. Bagi maklumat JD, maklumat JD ini telah diluluskan, jadi kita cuma hanya semak saja. Kita tidak perlu ambil tindakan sebab sekarang kita buat my portfolio. Okey. Seterusnya begitu juga dengan grade jawatan. Disemak penyemak ini, pelulus ini kita tidak perlu ambil tindakan lagi lah kalau dia sudah diluluskan. Okey, seterusnya kita ke maklumat khusus. Okey, maklumat khusus kita boleh nampak di sini ada 3, 4, 5, ada 7 elemen yang kita kena kemaskini. Pertama sekali bahagian carta organisasi. Okey, bahagian carta organisasi ni kita kena pastikan pentadbir Hermes dia sudah selenggara my portfolio. Sebelum kita buat my portfolio ini, sepatutnya pentadbir Hermes sudah selesai selenggara. Jadi untuk carta organisasi kita klik pilih dokumen. Untuk perhatian, carta organisasi hanya boleh dimuat naik menggunakan fail gambar sahaja, iaitu PNG ataupun JPEG. Yang penting dokumen itu adalah dalam bentuk gambar. Cara kemaskini untuk carta organisasi sama saja macam kita upload gambar Facebook. Sebelum itu kita semak dulu carta yang ada telah diselenggara adalah carta KPM, carta jabatan, PPD dan carta sekolah. Ini untuk paparan umum. Okey, sebelum tu kita boleh semak dululah sekolah, PPD, JPN dan KPM. Okey. Jadi tugas kita sebagai pemilik kompetensi adalah untuk memuat naik carta yang menunjukkan kedudukan kita pada carta umum sekolah. Saya klik pilih dokumen. Okey, saya sudah sediakan file. Untuk ini kita mesti upload dalam bentuk gambar ya. Sekali lagi saya ulang. Carta organisasi khusus. Klik open. Okey. Bahagian keterangan dan catatan. Carta organisasi khusus. Okey. Lepas tu saya klik muat naik dokumen. Adakah anda pasti ingin simpan? Okey. Berjaya disimpan. Okey. Selepas kita berjaya memuat naik, kita semak lagi carta organisasi. Okey, file not directory not found. Okey, kalau kita jumpa masalah begini, kita kena hapus dan muat naik semula lah. Pastikan paparan adalah berjaya. Okey, saya hapus. Saya muat naik lagi semula. Saya klik muat naik.
Oke, saya semak. Oke, di sini kita boleh nampak carta organik khusus ini menunjukkan di mana kedudukan saya sebagai guru akademik yang telah saya lorek atau saya tandakan warna kuning mengikut format yang telah ditunjukkan lah. Oke, selesai untuk carta organisasi. Sekarang kita ke carta fungsi. Carta fungsi di sini kita boleh nampak tiada rekod, jadi saya klik tambah. Oke, di sini untuk carta fungsi kita kena rujuk manual yang sudah kita download tadi. Oke, carta fungsi. Oke, bagi guru mungkin kita tidak terlibat dengan pengurusan dan pentadbiran sebab carta fungsi ini sama saja untuk sekolah rendah dan sekolah menengah. Jadi kita kena rujuklah yang manual yang disediakan. Untuk guru akademik mungkin dia lebih kepada kurikulum, hal ehwal murid dan kurikulum. Apapun kita kena rujuk dengan my portfolio yang sudah, kalau boleh kita kemas kini merujuk kepada pentadbir lah atau pegawai file pegawai meja my portfolio. Okey, di sini saya cuma tunjuk contoh saja ya. Jadi saya pilih di sini saya rujuk dengan manual my portfolio. Carta fungsi kita boleh nampak di sini. Okey, saya ambil ini sebagai contoh saja dulu. Saya klik dulu tajuk pengurusan dan pentadbiran. Okey, jadi mewujudkan dan memperkukuh perhubungan luar. Mungkin carta fungsi ini digunakan oleh pegawai lain ataupun oleh jawatan lain macam pentadbir atau AKP. Jadi kita cuma klik yang berkaitan dengan jawatan kita sebagai guru akademik saja. Okey, untuk kurikulum saya klik tajuk kurikulum. Lepas tu saya rujuk di sini melaksana pengajaran dan pembelajaran. Biasanya untuk guru akademik kita kena ambil yang melaksana lah, yang kalau ada ayat melaksana tu. Okey. Okey, saya klik lagi yang berkaitan. Tapi ini saya cuma tunjuk contoh saja. Kena rujuk dengan manual my portfolio lah. Okey, hal ehwal murid. Okey, untuk my portfolio ni kita kena jelaslah bahawa my portfolio ini adalah berdasarkan perjawatan. Dia bukan adalah berdasarkan kita ataupun individu. Jadi sepatutnya sama saja untuk my portfolio ni guru akademik sama saja kan? Dia tidak mengikut individu punya tugas-tugas. Dia berdasarkan jawatan guru akademik itu. 30, okey, kurikulum. Sama juga saya ambil mana-mana ada yang terlibat dalam kita melaksanakan. Ada ayat melaksanakan tu, jadi saya klik. Lepas tu saya klik simpan. Sini kita boleh nampak klik simpan, jadi saya klik simpan, berjaya disimpan. Okey. Selepas berjaya simpan, saya semak lagi semula untuk pastikan yang saya klik tadi itu sudah ada masuk. Jadi kita boleh nampak di sini tanda kuning itu menunjukkan warna kuning ni yang kita sudah
pilih tadi. Untuk yang ada selebihnya ini, kalau tidak berkaitan kita abaikan sajalah. Tapi kalau ada tambahan, kita just klik tambah. Contoh, oke, macam tadi ada yang contoh ada kurang, saya klik kurang, saya klik tambah lah. Oke, saya klik simpan, berjaya disimpan. Oke, saya semak lagi semula. Pastikan adalah. Oke, sudah ada. Oke, seterusnya senarai undang-undang. Senarai undang-undang, kita boleh nampak di sini jumlah rekod kosong, tiada rekod ditemui, sama juga kita klik tambah. Kita klik tambah, di sini kita ada jumlah rekod 18. Muka surat pun ada 2, jadi kita kena pilih untuk jawatan guru akademik ni peraturan, undang-undang dan punca kuasa yang berkaitan dengan jawatan kita lah. Kalau macam di sini kita nampak banyak pilihan undang-undang, mungkin senarai undang-undang ini sama juga tadi mungkin digunakan oleh jawatan lain ataupun jawatan digunakan oleh AKP ataupun pentadbir lah. Jadi tidak semestinya kita kena klik semua. Untuk jawatan guru akademik kita cuma ambil yang berkaitan saja. Okey, punca kuasa atau undang-undang yang berkaitan dengan guru akademik, kita pilihlah Akta Pendidikan, Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Sama juga kita merujuk kepada My Portfolio yang kita download tadi, yang ada di sini. Okey. Okey, kalau ada kurang dalam senarai undang-undang ini, boleh juga kita maklumkan dengan pentadbir untuk tambah senarai undang-undang lah. Okey, saya klik lagi tambah untuk lihat kalau ada lagi yang berkaitan. Titik, ada muka surat 2. Kalau tiada muka surat seterusnya tu boleh abaikan sajalah. Okey. Okey, yang mungkin ini dia berkaitan jadi saya klik lah. Okey, selesai untuk senarai undang-undang. Sekarang kita beralih pula kepada aktiviti bagi fungsi. Aktiviti bagi fungsi ini mungkin memakan masa yang banyak, lama sikit. Jadi saya teruskan dulu kepada senarai borang. Senarai borang kita ambil yang mudah dululah. Okey, saya klik tambah. Klik tambah. Untuk senarai borang ini lebih merujuk kepada jawatan, sama juga merujuk kepada jawatan guru akademik. Untuk jawatan guru ini kita tengoklah borang apa yang selalu digunakan oleh guru akademik itu. Kalau mungkin banyak senarai borang ini mungkin tidak berkaitan dengan kita atau bukan yang kita uruskan, kita tidak perlulah, mungkin digunakan oleh pegawai yang lain kan. Jadi kita abaikan, kita pilih mana-mana senarai borang yang berkaitan. Okey, di sini kita boleh nampak ada beberapa page, jadi kita kena pilih satu persatu lah, kena tengok satu persatu. Okey, mungkin kita selalu guna ini borang JSU, borang guru ganti. Okey, jadi saya klik simpan. Saya klik dulu di kotak ni, saya klik simpan. Okey, kita klik lagi tambah. Okey, borang makluman penglibatan kurikulum pelajar, borang PDPR.
borang pemantauan maklumat pengurusan disiplin di sekolah, borang pemberitahuan masalah kerja murid, borang pencerapan, okey, berjaya disimpan. Okey, kalau ini saya cuma tunjuk contoh saja. Jadi mungkin yang page seterusnya itu mungkin ada lagi yang berkaitan dengan senarai borang yang guru akademik, berkaitan dengan guru akademik, tugas-tugas berkaitan dengan tugas-tugas guru akademik, jadi kita kena pilihlah. Okey, seterusnya saya pergi senarai jawatan kuasa. Senarai jawatan kuasa sama juga tiada rekod ditemui, jadi kita klik tambah. Senarai jawatan kuasa ni kita kena rujuklah dengan jawatan kuasa yang ada di sekolah dan lantikan yang ada pada guru akademik tersebut. Okey, macam biasanya di sekolah kita terlibat dengan untuk jawatan guru akademik. Kita nampak di sini ada 33 jenis jawatan kuasa bagi sekolah menengah. Mungkin untuk sekolah rendah dia ada 20 lebih, jadi kena rujuklah, kena tengok. Macam contoh kita boleh nampak di sini jawatan kuasa Persatuan Ibu Bapa. Okey, sebagai guru akademik mungkin terlibat sebagai urus setia ataupun mana-mana yang berkaitan dengan jawatan yang ditugaskanlah. Okey, saya klik di sini kotak kecil, lepas tu saya pilih jawatan sebagai peranan saya. Peranan yang guru akademik itu dilantiklah, diberi. Mungkin juga sebagai urus setia, mungkin juga sebagai penyelaras. Lepas tu saya klik simpan. Okey, berjaya disimpan. Mungkin ada pertambahan, kita boleh klik tambah lagi. Dan kita tengok page yang seterusnya. Kalau senarai jawatan kuasa ini kurang, guru-guru boleh rujuk dengan pentadbir sistem untuk menambah jawatan kuasa yang ada diwujudkan di sekolah masing-masing. Okey, saya nampak di sini jawatan kuasa panitia mata pelajaran, jadi kita klik pilih lah. Okey, mungkin sebagai penyelaras. Begitu juga jawatan kuasa pentaksiran dan peperiksaan, sama ada urus setia, penasihat dan lain-lain lagi lah. Okey, lepas tu saya klik simpan. Cukup untuk contoh senarai jawatan kuasa. Okey, berjaya disimpan. Okey, saya kembali lagi, selesai untuk senarai jawatan kuasa. Barulah saya kembali kepada aktiviti bagi fungsi. Untuk perakuan ini saya belum klik sebab belum ada lagi aktiviti yang belum selesai. Jadi saya balik kepada aktiviti bagi fungsi. Okey, di sini untuk aktiviti ini kita kena rujuk dengan My Portfolio lagi kembali. Kita boleh nampak di sini proses kerja. Okey. Aktiviti kita kena copy dari manual My Portfolio yang telah kita muat turun tadi. Okey, untuk copy ni saya highlight dulu. Aktiviti 1 tajuknya, dan pada keyboard ini saya tekan button Ctrl CTRL dan huruf C China.
Oke, lepas tu saya balik kepada Hermes, sistem Hermes tadi saya paste. Sama juga saya tekan pada keyboard CTRL dan huruf V, Venom. Oke, lepas tu saya klik simpan, berjaya disimpan. Oke, oke, di sini kita boleh nampak proses kerja. Proses kerja itu kita kena rujuk kembali kepada manual my portfolio soft copy tadi. Oke, kita boleh nampak sini proses kerja. Untuk proses kerja kita kena copy semua yang ada dinyatakan di dalam manual itulah. Sebagai contoh ini melibatkan GAB, guru akademik biasa, jadi kita kena copy, Ctrl C. Lepas tu proses kerja tadi saya klik, saya nampak proses kerja sini, jadi saya paste, Ctrl V, Venom. Oke, lepas tu saya kemaskan, kita kena kemaskan lah. Oke, tanggung jawab kena rujuk balik pada manual GAB. Kalau type pun boleh juga GAB. Tidak perlu gunakan ayat yang penuh untuk gelaran tanggung jawab dan pegawai lain yang ada hubungan atau dirujuk nih. Kita guna short form pun boleh juga. Oke, yang di sini mungkin kosong, ada P. Oke, jadi kita masukkan P. Lepas tu sama juga kita kena copy semua, Ctrl C, Ctrl V. Jadi lepas tu kita kemaskan lah. Ini guru akademik biasa. Ctrl C, Ctrl V. Terus tu kita kemaskan. Oke, sampailah selesailah. Ctrl C, Ctrl V. Oke, bila sudah di sini kita boleh tambah untuk proses kerja sebab dia limit 3 kan, masih ada lagi. Jadi kita klik tambah. Kita klik tambah proses kerja di bawah nih. Oke, mana yang ada apa nih, kita just copy sajalah, salin saja. Oke, untuk bahagian undang-undang peraturan dan punca kuasa nih kita kena rujuk pada manual. Kalau ada kita kena ikutlah, sepatutnya kena ada, tapi mungkin yang ini contoh nih dia belum lagi kemas kini, jadi tidak masalah juga. Kalau ada kita klik tambah, hanya pilih bagi proses kerja yang contoh, saya bagi contoh saja nih. Berdasarkan tugas ini menggunakan apa undang-undang atau peraturan atau punca kuasa yang digunakan untuk kita menjalankan proses kerja ini. Oke, lepas tu tanda jika berkaitan ini bermaksud tugasan proses kerja ini berkaitan dengan guru akademik, jadi kita kena klik lah. Oke, GAB, mana-mana yang berkaitan dengan kita punya jawatan kita klik. Untuk yang contoh aliran kerja pertama nih, aktiviti pertama, pengurusan pengajaran dan pembelajaran melibatkan kita secara keseluruhannya, jadi semua ini kena klik hijau nih lah, biru. Jadi dia berubah jadi kuning. Begitulah seterusnya sampai selesai untuk aktiviti pertama. Oke, saya tidak copy semua sebab mau fix masa kan. Oke, lepas tu saya klik hapus simpan.
berjaya disimpan. Oke. Oke. Oke, selesai kita tadi. Untuk pertama kita ambil aktiviti bagi fungsi kita sudah sediakan. Lepas tu yang 1.1 ialah proses kerja. Oke. Untuk 1.2 pula ialah carta alir. Carta alir ini kita kena muat naik sama juga macam tadi carta organisasi, kita kena muat naik dalam bentuk gambar, file dalam bentuk gambar saja. Jadi lebih untuk mudahkan kita, sebelum kita buat ini carta alir, kita kena screenshot dulu ataupun kita kena convert dulu carta alir ini, nama dia carta alir. Kita convert dulu dalam bentuk gambar. Saya sudah sediakan tadi bahan. Jadi untuk balik kepada Hermes tadi, kita klik 1.2 carta alir, pilih dokumen. Oke. Carta alir guru pertama. Jadi saya klik di sini. Ini saya sudah sediakan tadi ya. Jadi lebih baik guru-guru sebelum kita mula, kita sediakan dulu carta alir ini dalam bentuk gambar supaya cepat kan. Oke, saya klik open. Oke, untuk keterangan ini kalau ada keterangan kita buat keterangan lah, kalau tiada tidak perlu. Oke, lepas tu saya klik simpan. Berjaya disimpan. Oke. Oke, kita boleh nampak di sini bila kita klik di atas nih tanda jika berkaitan dengan kita punya jawatan, dia otomatis di sini sudah dia bertanda lah, dia akan jana bertanda. Jadi kita cuma just klik simpan saja. Tidak perubahan di kesan. Oke, dia jana auto kan. Oke, selesai untuk aktiviti 1. Jadi bila kita balik, kita keluar. Oke, kita boleh nampak aktiviti 1 tadi. Begitulah seterusnya sampai ada aktiviti 5. Ini pula aktiviti kedua. Oke, ini senarai semak yang tadi. Kalau kita nampak kan, kita boleh nampak senarai semak sebab dia auto generate kan. Untuk aktiviti 1 tadi, nanti dia akan keluar lah. Oke, untuk aktiviti proses kerja yang kedua pula. Proses kerja yang kedua sama juga, kita copy dulu tajuk dia. Lepas tu nanti kita copy lagi yang bahagian proses kerja nih. Baru kita upload carta alir. Oke, di sini carta alir sama juga kita kena sediakan dalam bentuk gambar lah. Untuk upload sedikit penerangan mengenai carta alir ini dan proses kerja ini, kita kena copy juga biarpun tiada kita punya kita punya tugas di sini. Sepatutnya cuma ada satu saja kan, tapi kita kena copy juga semua dari pertama sampai habis lah. Jangan kita copy yang GAB saja, tidak. Kita kena copy dari atas nih sampailah di bawah, ikut dengan manual yang ada itulah. Tapi kita selepas selesai copy, kita kena klik lah bahagian yang di sini tadi tuh, mana yang ada GAB, mana yang ada proses kerja kan, mana yang ada berkaitan dengan guru akademik, yang itu yang kita kena tanda bahagian di tepi di sini. Oke. Begitulah seterusnya sampailah selesai untuk aliran kerja. Untuk aktiviti guru akademik biasa ni dia tidak banyak, berbanding dengan jawatan lain dia cuma ada 5 saja. Untuk pentadbir dan AKP mungkin dia ada berbelas-belas lah. Oke, untuk senarai undang-undang tadi kita sudah buat sedia kan, jadi kita tidak perlu lagi lah, kita tidak perlu klik lagi lah sebab kita sudah buat sedia tadi yang senang. Senarai borang itu mungkin merujuk kepada sekolah, pengurusan sekolah masing-masing, mungkin tidak sama dengan sekolah saya atau sekolah yang lain kan. Jadi dia bergantung dengan pegawai meja di sekolah masing-masing lah.
Begitu juga dengan senarai jawatan kuasa yang dianggotai. Okey. Selesai untuk aktiviti bagi fungsi. Okey. Bila sudah ada 5 di sini, bolehlah kita terus bahagian perakuan. Kita klik bahagian perakuan. Jadi kita boleh nampak di sini tarik kemas kini itu bila. Bahagian deskripsi tugas abaikan sebab ini kita sudah selesai dulu buat. Lepas tu kita klik yang kotak kecil ni. Kita klik dan kita hantar. Tapi sebelum klik hantar, kita kena pastikan siapa pegawai pengesah kita. Kena pastikan betul lah. Yang tadi kita sudah kemas kini kan bahagian pengesah dan pelulus. Jadi bila kita pergi maklumat khusus dan kita mau hantar untuk perakuan tu, kita boleh nampak di sini. Okey, selesai untuk pengisian My Portfolio dalam sistem Hermes. Kalau ada pertanyaan, kena rujuk dengan pentadbir Hermes sekolah masing-masing lah. Harap dapat membantu.